dilakukan oleh rejim Zionis Israel terhadap Palestin itu bukan saja dilakukan pada waktu bulan Ramadan, tetapi konflik yang kita bincangkan pada hari ini telah berlanjutan sehingga 73 tahun. Kalau ada pun seseorang yang dalam kalangan warga tani yang berusia 60 tahun, 50 tahun, barangkali kita selalu mendengar isu ni. Dan kalau kita katakan sebahagian daripada orang yang mungkin tidak memahami perkara ni dengan lebih tuntas, mengatakan bahawa bila nak selesai? Asyik isu yang sama saja. Kenapa ini masih lagi terjadi? Apa punca dan akibatnya? Tiada penyelesaian ke ataupun memang ini kita kata rutin yang kita akan dengar sehinggalah kepada saat kematian kita sendiri. Jadi ini satu perkara yang saya fikir kita kena lihat dalam kerangka yang lebih besar. Cumanya kerangka itu, kalau saya analogikan kepada permainan jigsaw puzzle, saya fikir ianya ada kepada gerakan Zionis Israel dengan agenda yang mereka bawa iaitu Israel Raya. Dalam hal ni, jigsaw puzzle itu tidak kelihatan kepada kita. Melihat kepada konteks yang lebih besar, bercakap tentang perjanjian-perjanjian yang telah dimulai pada awal 1930-an lagi, sehinggalah yang kepada yang terkini, kalau kita sebutkan daripada Balfour Declaration, ada Perang 6 Hari, perjanjian Camp David, Oslo Declaration, Sykes-Picot, sehinggalah yang terbaru ini kita dengar tentang the deal of the century. Itu juga antara lain sebagai puzzle-puzzle yang melengkapkan kepada isu keseluruhan yang mana hari ini kita lihat kepada kita kata apa, kesan akibat daripada root cause yang sebenar. Jadi bagi kita sebagai rakyat Malaysia, mereka yang prihatin terhadap isu ni, pasti kita perlu lakukan inisiatif dan juga mungkin kita kena kemas kini apa sebenar yang terjadi dan apa yang kita boleh buat. Apa yang saya boleh sebutkan juga, alhamdulillah, pada berlakunya kejadian serangan kepada Masjidil Aqsa itu, anak-anak muda terutamanya, yang mana kami di Global Peace Mission bersama dengan teman-teman kita yang lain telah mewujudkan satu platform yang kita namakan sebagai My Aqsa Defenders. So My Aqsa Defenders ni adalah platform anak muda yang mana kita pada awal Jumaat yang lalu, hampir seminggu yang saya boleh sebutkan, seminggu yang lalu kami telah mengadakan sidang media. Komitmen kami pada waktu itu untuk mencukupkan jumlah bantuan kemanusiaan segera pada jumlah 10 juta ringgit. Dan 3 hari yang lepas, alhamdulillah, saya boleh katakan momentum yang kita perolehi bukan saja dalam kalangan NGO anak muda, tetapi kesedaran rakyat Malaysia secara umumnya, peranan dimainkan oleh influencer, selebriti dan juga tokoh-tokoh yang punya pengaruh yang kuat di sosial media memungkinkan kutipan yang kita sasarkan 10 juta itu telah melangkaui kepada angka 17.8 juta ringgit. Dan beberapa juta telah kita serahkan. Bantuan itu sedang digerakkan. Tuan-tuan boleh pergi ke page My Aqsa Defenders ataupun tuan-tuan boleh pergi ke page Facebook kami di Global Peace Mission Malaysia, ataupun kita aktif sekarang ni melalui platform Instagram @AliasGPM Malaysia, GPM2M Malaysia. Kat situ tuan-tuan akan tengok apa sebenarnya program inisiatif yang kita buat. Sumbangan tuan-tuan tidak timbul isu, tidak sampai. Ini antara lain komitmen dan solidariti kita terhadap isu-isu Palestin ini. Okey, terima kasih Saudara Fahmi. Okey, pada pandangan Saudara Fahmi, sejauh manakah keberkesanan naratif kemanusiaan yang melangkaui perbezaan agama, bangsa dapat menangkap imajinatif masyarakat madani yang bencikan keganasan, yang bencikan perang, yang bencikan penindasan dalam usaha untuk melemahkan rejim Zionis Israel yang mencabuli bumi Palestin? Apa point of view Saudara Fahmi berkenaan dengan isu ni? Saya rasa dalam hal ni memang kalau kita sebut sentimen keagamaan khusus bagi orang Islam itu kuat. Sebab dalam banyak hadis disebutkan juga tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri. Kalau dalam surah Isra itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu wassamiul alim. Surah pertama dalam surah Isra itu menyebutkan tentang perjalanan baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Diangkat Nabi pergi bertemu dengan Allah SWT. Itu bagi orang Islam satu kekuatan mesej yang jelas. Kalaupun kita kata Mekah itu adalah tempat kiblat utama hari ini,
Barangkali Allah boleh saja angkat Nabi terus bertemu dengan Allah di situ. Tapi kenapa pergi ke Masjidil Aqsa? Kita tahu juga Masjidil Aqsa ni adalah merupakan kiblat pertama umat Islam. Kalaupun tidak ada arahan ketika ini ataupun sebelum pada zaman Nabi SAW itu menyebutkan untuk mengalihkan kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Mekah yang kita sekarang ni di Kaabah itu, barangkali mungkin kiblat kita sekarang ni masih di Masjidil Aqsa. Dan kita tahu juga bahawasanya dalam hal ini kita kata momen-momen sentimen kepada keagamaan itu memang sangat-sangat tinggi. Jadi sisi itu ada kepada kami yang melihat isu ini melangkaui kepada isu kemanusiaan, sebabnya ada kaitan dengan akidah dan kepercayaan. Tetapi kalau kita melihat kepada sentimen kemanusiaan yang kita sebut, tidak perlu seseorang itu menjadi seorang Muslim sekalipun untuk memahami konflik ini. Saya nak istilahkan juga, mungkin saya nak betulkan, kadang saya perlu berhati-hati dalam menggunakan terma-terma, sebab dia ada juga istilah-istilah yang sekarang ni saya rasa tak perlu ataupun dah tak relevan, ataupun penggunaan istilah itu yang mungkin menyebabkan naratif dan kefahaman yang akan berbeza. Contoh saya sebutkan tadi, Palestin dan Israel ini adalah konflik, sedangkan ia bukan konflik. Yang berlaku ni adalah kita katakan serangan militeri, colonization, pencurian, pengambilan tanah. Kalau konflik tu dia mungkin seimbang antara dua negara, tetapi yang berlaku ketika ini berlakunya orang yang kita katakan oppressor dan orang yang being oppressed, which is Israel regime yang kita sebut sebagai menggunakan pendekatan apartheid dan ethnic cleansing, dengan orang yang kita kata yang memang secara terang-terangannya berlaku penindasan kepada mereka. Jadi saya sebutkan di sini telah banyak perjanjian yang telah dilanggari, walaupun saya sebutkan tadi berlakunya yang kita katakan sebagai ceasefire. Dalam banyak kejadian sekalipun saya fikir Israel lah antara orang yang melanggar ceasefire ini. Dan kita tengok juga dalam konteks antarabangsa sendiri, bagaimana United Nations Security Council mengambil tempoh yang agak panjang. Ungar semalam United Nations General Assembly baru saja dilakukan. Saya fikir dalam hal ni, the world now is bigger than five. Saya sebut tentang bagaimana peranan veto itu juga yang membolehkan sistem yang kita sebut 73 tahun kekal sehingga hari ini. Sejak daripada tahun 1976 sendiri, United Nations dalam banyak persidangan mengeluarkan draft resolusi US antara negara yang memveto 40 draft resolusi yang kritikal terhadap Israel. Jadi apa yang kita harapkan? Apa yang orang sekarang ni nak bergantung harap sangat kepada PBB, orang kata OIC, Liga Arab dan sebagainya. OIC sekalipun dalam keadaan ini, saya sebutkan kebanyakan negara-negara yang saya sebut tentang deal of the century tadi, melakukan proses normalisasi dengan Israel. Maksudnya mereka adakan hubungan baik, perdagangan, ketenteraan, pelancongan dan sebagainya. Kita katakan bahawa hari ini orang Islam, terutamanya pemimpin-pemimpin di negara-negara yang melakukan normalisasi ini, tidak lagi sensitif. Sebab itu orang Palestin mengatakan, aku ingatkan aku berada dalam negara yang dipenjara, yang dijajah. Rupanya yang dijajah itu bukan kami, tetapi yang dijajah itu adalah mereka yang berada di sekeliling kami. Merujuk kepada negara-negara yang saya sebutkan tadi. Sebab itu hari ini saya sebut bahawa tekanan yang diperolehi oleh rezim Zionis sekarang ini adalah merupakan tekanan daripada pendekatan people movement. Tuan-tuan boleh tengok di Chicago, di France, di Itali, banyak negara-negara yang saya sebutkan ini bukan negara yang majoriti Islam, tetapi negara-negara sekarang ini saya nampak kelihatannya bangkit, menyatakan pendirian mereka, bantahan mereka. Dan ini yang kita sebutkan bahawa Israel regime dalam hal ini dia underestimate kekuatan people, kekuatan intellectual people, kekuatan kefahaman orang terhadap perkembangan yang berlaku sejak daripada 70 tahun yang lalu. Ya, Cik Fahmi. Okey, saya tertarik dengan penerangan Cik Fahmi yang berkenaan dengan kiblat yang pertama. Dia macam yang yang kubah yang berwarna hitam tu adalah Al-Aqsa yang sebenarnya, Cik Fahmi. Sepaham ya, saya. Betul. Ya, betul. Yang kubah yang warna emas ni, apa related dia dengan yang kubah yang berwarna hitam tu? Sebenarnya kalau kita sebut dalam hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan kepada orang Islam, dia kata bersusah payahlah kamu untuk kamu mengembara ataupun kita kata bermusafir. Bersusah payah ni maksudnya kalau boleh pergilah sana.
Kalau kita nak pergi travel, pergi ke 3 tempat ni. Bahasa mudah lah. Nabi kata, pertama pergi ke Masjidil Haram, yang kedua pergi ke masjidku di Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. So dalam hal ni kita faham bahawa sentimen kekuatan 3 masjid ini kepada orang Islam tu kuat. Dan memahami, kadang kalau kita tengok banyak poster, betul, saya tak nafikan poster-poster berkaitan dengan isu Palestin ni banyak yang ditonjolkan itu adalah yang disebutkan sebagai Dome of Rock, Dome of Rock, kubah. Tetapi nak memahamkan 3 masjid yang utama ni, dia kita sebut sebagai kompleks Al-Aqsa. So the whole kompleks itu besar. Dia bukan antara masjid yang saya sebutkan tadi itu, tapi kompleks ni mungkin sekitar 40,000 kaki keluasan dia. Itu adalah kompleks Al-Aqsa yang sebenarnya. Jadi kalau sesiapa yang datang solat walaupun bukan di kubah dom tu ataupun di hitam, itu pahalanya semua sama. Nak sebutkan bahawa itulah tempatnya. Tetapi dalam hal ni, apa yang Israel buat, mereka telah membahagikan masjid atau kompleks Al-Aqsa ni kepada masa dan ketika. Orang-orang Palestin sendiri dihalang untuk masuk. Diberikan masa dan ketika, maksudnya tidak ada masa-masa ketika. Dulu kita pernah dengar bagaimana nak masuk ke Masjid Al-Aqsa ni kena lalui seperti mana macam saya nak pergi airport ni, kena buat pemeriksaan keselamatan, kena buka dan sebagainya. So bayangkan kalau kata masjid itu sendiri dikunci, masjid itu sekarang ni diserang, kalau dalam Islam itu sendiri dan banyak peraturan-peraturan keagamaan sendiri pun, walaupun berlakunya peperangan, masjid itu bukan tempat untuk kamu menyerang. Masjid itu bukan tempat bagi kamu jadikan sebagai tempat untuk kamu membunuh manusia. Masjid bukan tempat peperangan. Sebab tu dalam hal ni juga saya ingin tekankan bagaimana naratif yang kita bawa pada hari ini, yang kita nampak sekarang ni, saya khawatir juga berlakunya satu bentuk normalisasi. Kita sebut banyak norma baru, betul. Tapi norma baru yang ada hari ini, apabila kita telah, saya rasa dalam tempoh seminggu, 11 hari ni, sudah kelihatan terbiasa melihat kekejaman yang kalau kita kata violence itu, kemusnahan tu kita dah nampak macam biasa pula. Tengok macam orang ni serang sana, orang ni senang sini, orang tu bunuh ini darah orang dah tak ada fizikal yang mati. Jadi kita khawatir dalam kalangan itu menyebabkan kita telah hilang sifat kemanusiaan dalam diri kita. Kita hilang sensitivity, apatah lagi simpati kita terhadap orang-orang Palestin akhirnya nanti boleh saja dialih kepada simpati kita kepada orang Israel. Dalam konteks ini, berbicara tentang soal self-defense, right to have a self-defense. So kita tak nak itu juga. Sebab tu saya dalam Radio Era ini juga nanti saya boleh share pada Saudara Fikri nanti. Saya sebutkan bagaimana hari ini kita tidak mahu juga dalam keadaan kita berbicara tentang soal kita kata apa, occupation regime kepada Palestin ini, naratif yang kita buat tu sebab semangatan. Sebab ini kita katakan 11 hari berlaku ni, semua bercakap tentang Al-Quds, semua bercakap tentang isu Palestin, semua buat kutipan pasal Palestin, buatlah. Tapi kalau katakan lepas habis ceasefire ni, kita tak nak trend itu menurun. Kefahaman orang kembali asal. Seolah tidak ada apa-apa kan. Maksudnya, itu benda kita tidak nak. Jadi kita tidak mahu sekadar sebab sentimen keagamaan, sentimen kita melihat isu ni, maka nanti kita nak bahawa asas kepada bantahan kita, asas kepada ketidakpuashatian kita kepada rejim itu berdasarkan kepada basis ilmu, hujah, sejarah dan juga sentimen yang bukan semata-mata untuk kita adakan satu naratif lain iaitu kebencian kepada orang lain. Kita tak nak nanti lepas ni, kalau di Malaysia sebagai contoh, orang buat kaitan, inilah kalau kita orang Islam ni tak bersatu padu, nanti orang Cina, orang India dia akan jadi macam ni, ambil alih negara. So itu bukan isu yang kita nak bawa naratif itu kepada Malaysia. Sedangkan kalau kata Malaysia hidup dalam keadaan aman damai hari ini, sepatutnya model yang kita aman damai inilah yang kita kena bawa di sana. Macam mana kita boleh complement each other. Prinsip coexistence yang kita bawa itu jadikan satu agenda. Dan paling penting hari ini, atas dasar kemanusiaan itu, kita lihat kepada isu ini secara lebih besar konteksnya itu. Jadi ini antara lain saya rasa kefahaman tu perlu ada dalam keadaan kita melihat kepada isu-isu yang terkini khususnya di Gaza, di Palestin dan sebagainya.
Okey, Encik Fahmi, Malaysia telah menjadi apa orang kata contoh kepada kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan kemajemukan itu menjadi kekuatan dan kebanggaan kita sejak sekian lama. Akan tetapi isu Palestin ni seolah-olah dia dieksklusifkan kepada umat Melayu Islam. Yang mana ia sudah bergerak sedekad yang lama lah. Benda ni dah, ialah kita memang sentiasa well known yang sokong ni adalah umat Melayu Islam. Jadi bagaimana cara yang efektif untuk kita mengajak masyarakat, terutamanya rakyat yang bukan Islam termasuk saya sendiri, untuk bersama-sama dalam isu Palestin ini? Apa pandangan saudara Fahmi? Saya rasa isu yang kita bincangkan ni, cabaran, saya rasa bukan cabaran juga untuk memahamkan kawan-kawan yang bukan beragama Islam, untuk mereka hadir menyatakan solidariti, kita nak paksa dia orang untuk bersama dengan kita, jom sokong. Tak. Saya sebut tadi, asasnya adalah kefahaman. Asasnya adalah kepada substan ilmu itu, asas sejarah dan juga faktor-faktor di sebalik itu yang memungkinkan orang akan akhirnya faham. Saya nak memberi contohnya dalam hal isu, kita kata apa, soalan yang kita bincangkan tentang kepedulian kita terhadap Palestin hari ini. Yeah. Saya kata, kalaulah orang Melayu Islam dalam Malaysia sendiri pun, contohnya tidak memahami geografi, kedudukan mana letak Gaza, mana Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa tu kat mana, 1967 itu bagaimana keadaannya, petanya, maksudnya dia orang confuse lagi benda tu. Apatah lagi kalau saya kata nak memberikan kefahaman kepada kawan-kawan yang bukan beragama Islam dan juga orang yang pelbagai kaum tadi. So itu cabaran kita. Sebab tu bagi kami, macam di peringkat ABIM, kita memperuntukkan satu jumlah peruntukan bagi tujuan untuk kita memberikan penumpuan fokus kepada soal research base. Dia bukan sahaja research base untuk memahamkan isu, tetapi saya fikir juga ini adalah satu pendekatan yang agak strategik yang dikeluarkan ataupun yang dilakukan, dan ini antara lain yang mungkin bagaimana kita memahamkan. Ini yang disebutkan oleh Tim Marshall dalam buku dia, Prisoner of Geography, Divided Why We Are Living in the Age of War. Kadang-kadang kita bercakap tentang soal memahamkan isu, tetapi kita juga perlu nak berhadapan dengan so-called bagi kami musuh, kita kena ada strategi. Kita kena smart. Kita juga kena belajar cara macam mana dia orang ada plan, grand plan saya sebutkan tadi. Grand plan daripada selepas kejatuhan Khilafah Osmaniyah sehingga kini, saya rasa itu adalah grand plan mereka. Kalau mereka ada grand plan, kenapa kita tak belajar macam mana cara kaedah dia orang buat grand plan yang saya katakan puzzle besar tadi. Puzzle tu dia orang nampak gambaran. Kita sekarang ni dapat dia punya jigsaw yang telah terpecah-pecah. Kita tak tahu nak letak atas ke, kat bawah ke, kat kiri ke, kat kanan sekarang. So siapa yang nak belajar? Mungkin Jewish Studies sebagai contoh. So saya rasa itu beyond untuk memahamkan isu. Tetapi pokoknya kat sini, saya rasa kelebihan yang perlu ada, kita ambil naratif yang pelbagai tadi. Naratif kemanusiaan, naratif hak asasi kemanusiaan, human rights, naratif kepada soal bagaimana hak-hak perundangan yang kita boleh bawa dalam konteks International Criminal Court sebagai contoh, membawa Israel ke muka pengadilan. So naratif itu bagi mereka yang mungkin tidak selesa dalam sentimen keagamaan, kita boleh alihkan mereka untuk bawa agenda tu. InsyaAllah di peringkat ABIM juga kita akan bawa supaya rakan-rakan pimpinan daripada pelbagai agama duduk semeja, bercakap tentang isu ni, kita bincang dan kita come out dengan satu bentuk resolusi, penyataan mewakili semua agama-agama dalam negara. Itu dalam proses untuk kita usahakan, dan cabaran selepasnya saya katakan bahawa ini bukan isu musliman. Bagaimana kita nak memastikan bahawa isu Palestin bagi kita sekiranya apa yang disebutkan oleh Dr. Chandra Muzaffar juga mengatakan, sekiranya isu Palestin ini dapat diselesaikan, maka 2/3 masalah dunia ini insya-Allah bakal selesai lah istilahnya. Sebab itu soal pokok yang berlaku hari ini. Pasal persoalan orang bercakap tentang two-state solution. Benarkah two-state solution dalam keadaan ini masih lagi relevan? Orang bercakap seolah Palestin saja yang tak nak two-state solution. Kita seolah tak bertanya juga. Mungkin Israel juga tak nak two-state solution. Bagi mereka mahu keseluruhan Palestin itu menjadi milik mereka. So ini saya katakan dalam keadaan kompleksiti isu ini untuk difahami. Tapi bagi kami, saya terlibat dalam soal aktivis kemanusiaan. Pada masa kita menggerakkan elemen advokasi, saya rasa ruang itu perlu seimbang. Kita cuba untuk buat pressure lah kepada hal ni.
Hello. Hello, Cik Fahmi, dengar tak? Dengar. Ya, tiba-tiba dia hilang. Okey, Oh, saya ya. nak terus kepada another soalan, iaitu berkenaan, yang ni soalan yang mungkin agak panaslah sekarang ya. Berkenaan dengan bantuan dan sumbangan ya. Berkaitan dengan bantuan dan sumbangan yang ingin disumbangkan oleh rakyat Malaysia kepada pelbagai NGO yang sedia ada, termasuk ABIM, termasuk My Aqsa Defenders yang di bawah gabungan-gabungan tersebut. Ada timbul pula isu persepsi bahawa dana tersebut tidak sampai kepada rakyat Palestin. Ada juga yang mempersoalkan dari segi aspek accountability ya, dan juga ketelusan badan-badan NGO ini dalam menguruskan dana yang begitu besar. Di mana yang Cik Fahmi cakap tadi, kita telah mencapai akses 10 juta ya dana tersebut. Macam mana ketelusan badan-badan NGO ini menguruskan dana tersebut? Apa komen saudara Fahmi berkenaan dengan isu ini? Ini isu yang agak krusial dan isu ni juga sebenarnya menghalang saya juga untuk memberi penumpuan fokus kepada isu perkara pokok yang besar yang lain. Sekarang ni memang ada panggilan daripada bahagian komersial Bukit Aman untuk memanggil semua NGO-NGO yang melakukan kerja-kerja ini untuk memberikan pelaporan dan kita adakan sesi bersama mereka untuk menjelaskan perkara ini sebab ada laporan. So, kita ada masalah begitu, tapi dalam keadaan emergency yang ada sekarang untuk menyantuni hal itu, bagi rakyat Palestin dan kawan-kawan yang berada di lapangan, dia kata ini adalah strategi untuk melemahkan ataupun mengalih perhatian kepada isu pokok sebenar untuk membantu rakyat Palestin yang sekarang berada dalam kesusahan. Bila mana serangan yang berlaku di Palestin sebagai contoh, ianya akan menyebabkan Palestin itu akan ke belakang 10-20 tahun sebab kemusnahan itu bukan sahaja kepada manusia, kematian itu kepada manusia, juga kepada permis awam, kementerian, kepada fasiliti, kepada pertanian sekalipun. Maksudnya serangan itu juga dilakukan kepada, kita kata apa, tanah-tanah pertanian dan sebagainya. Lautan untuk mereka pergi mencarikan juga dihalang. Tapi saya nak sebutkan kenapa kami buat My Aqsa Defenders. Ini juga antara lain sebagai inisiatif untuk kita menyatakan bahawa kami sedia untuk diakses oleh publik. Kami sebagai NGO boleh bergerak bersorangan. Tapi kami kenapa kita pergi secara berkumpulan itu untuk kita menyatakan bahawa satu, kutipan kita akan announce komitmen kami di GPM bagi tujuan My Aqsa Defenders. Kita katakan okey, kami akan komit RM1 juta bagi tujuan bantuan melalui My Aqsa Defenders. Kat situ tuan-tuan boleh tengok bagaimana kekuatan yang kita berikan kalau katakan masing-masing NGO yang dalam gabungan tu mengemukakan 1 juta, program implikasi dan signifikan program itu impaknya akan lebih besar. Saya ambil contoh apa yang kita buat di peringkat My Aqsa Defenders, kita ada third party yang akan menguruskan berkaitan dengan kerangka semak dan imbang. Kita akan adaptasi tentang ekosistem pengurusan pentadbiran. Dia ada kerangka-kerangka yang kita telah tetapkan. Saya rasa ini antara lain merupakan satu kelebihan dan juga kita kata apa, satu experience yang mungkin berbeza dengan coalition yang kita buat sebelum ni. Pertamanya, kita akan buat beberapa lapisan pentadbiran untuk menghindari sebalang conflict of interest. Dia ada lapisan dari segi governance tu, kita ada ahli majlis tertinggi. Dia ada jawatankuasa untuk monitoring, evaluation, accountability, learning dan juga sekretariat itu sendiri. So ada perwakilan-perwakilan. Kita ada garis panduan untuk kerangka governance, keterusan accountability yang akan jadi dokumen bagi urusan perjalanan kita. Dan kita ada perancangan peran strategik dan ada jawatankuasa tertentu yang melibatkan pihak berkecuali yang terdiri daripada peguam, pegawai takbir yang bertauliah, chartered governance, professional, accountant bertauliah, konsultan dari segi sektor pembangunan kemanusiaan, termasuk juga anti money laundering, counter financing of terrorism, AMLA. Jadi untuk ini kita katakan bahawa ini komitmen kami untuk kita kemukakan dokumen tersebut. Kita nyatakan dalam sidang media kita bahawa ini yang kita akan buat. Kita akan buat FAQ, apa soalan-soalan saudara kemukakan. Kita akan kemukakan laporan perkembangan projek. Kita akan kemukakan laporan kewangan. Ini akan diakses secara publik oleh orang awam melalui platform yang kami sediakan. Itu kami punya assurance, insya-Allah. Ini adalah inisiatif anak muda bagi tujuan untuk kita membuat satu norma baru dalam kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kemanusiaan. Ya, terima kasih Cik Fahmi atas penjelasan yang detail berkenaan dengan bantuan dan sumbangan, ke mana dia pergi, sebab
ialah rakyat kita nak tak kita sumbangkan, mesti kita nak tahu ke mana sumbangan tersebut sampai ke tidak ke rakyat Palestin dan sebagainya lah. So soalan seterusnya, Mutahir ni jika kita lihat di media sosial ada segelintir netizen yang yang menimbulkan persoalan, kenapa kita perlu bantu Palestin sedangkan masih ramai lagi rakyat di Malaysia ni yang hidup susah, lebih-lebih lagi kita terkesan akibat pandemik COVID-19. Ada juga yang bimbang keselamatan Malaysia sekiranya diserang oleh Israel yang kita tahu dia dilindungi oleh Amerika Syarikat, dan kita pun risau lah, saya nak sokong pun risau. So apa komen saudara Fahmi dalam hal ini? Alhamdulillah, saya fikir dalam keadaan sekarang, saya boleh katakan kami dalam GPM banyak terlibat hadir ke negara-negara konflik. Bila kita pergi ke negara konflik, barulah kita tahu bagaimana keadaan sekarang. Sekarang kita berada depan laptop, dalam Zoom, hidup dapat berjumpa dengan keluarga walaupun MCO, ada ura-ura nak buat total lockdown. Apa yang kita lalui sekarang, tak dapat balik beraya, tak dapat balik kampung, itu adalah sekelumit sangat berbanding dengan apa yang dilalui oleh rakyat Palestin, Uyghur di China, Kashmir, Rohingya di Myanmar dan lain-lain tempat. Saya kalau dapat pergi seperti mana pengalaman kami di luar, barulah sedar akan tahu bahawa apa yang kita buat ni sebenarnya yang membantu menguatkan kedudukan kita. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan memperteguhkan kedudukan kamu. Dan ini yang dibuat oleh beberapa negara, moden negara, contohnya Turki, saya ambil contoh. Bagaimana kemasukan pelarian ke negara mereka tu mencecah angka 3 juta. Kita tahu US membantu rejim 3 bilion USD setiap tahun. Dan ini juga sekarang menjadi persoalan dan polemik dalam kalangan rakyat. Mereka mempersoalkan kenapa teks aku digunakan untuk membunuh orang. Dan ini telah berlaku, maksudnya orang mudah mempersoalkan perkara tersebut. Kita ambil contoh bagaimana dalam konteks Malaysia, alhamdulillah, kita ada pengurusan zakat, kita ada majlis agama. Kalaulah semua itu kita gembalingkan isu ni, tidak ada timbul isu kemiskinan dalam negara. Tidak timbul isu-isu yang kita kata apa yang menyebabkan orang berpetikai seolah kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Yeah. Kalaulah kita kata bahawa apa yang kami buat ni, kami hanya fokus kepada dua negara, tak betul. Saya boleh cek background, track record. Kami di GPM tahun ini 20 tahun. ABIM 50 tahun. Kita konsisten. Program dalam negara, program luar negara, itu kita seimbangkan. Sebab tu tuan-tuan saya nak sebut, bila mana saya berada di tempat-tempat konflik ini, perbualan saya dengan teman-teman yang mengatakan bahawa saya ingatlah peristiwa ni. Dia kata, Fahmi, dia kata, ingat suatu hari nanti, dia kata negara kamu, Malaysia, akan jadi seperti mana negara kami yang terlibat dalam krisis, terlibat dengan konflik. Waktu saya dengar tu, saya hujah. Saya kata, mustahil. Sebab saya kata Malaysia ni aman. Malaysia ni saya kata tukarlah kerajaan ke pilihan raya, tak ada orang mati pun. Orang boleh bekerja. Malaysia ni multiracial. Kita hidup harmoni lebih daripada 63 tahun. Saya bagi hujah itu. Tapi kawan saya tu sebut, dia kata, aku cakap gini pada kamu sebagai peringatan kepada kamu. Dalam keadaan aku hari ini berada dalam situasi ini, aku sendiri pun tidak pernah terfikir. Aku sendiri tidak pernah terdetik dalam fikiranku bahawa suatu hari nanti aku akan menjadi seperti mana hari ini, menjadi pelarian dalam negeri sendiri. Kalau dulu aku melihat orang-orang Afghanistan, orang-orang di Libya, orang-orang di Iraq, Afghanistan, Palestin itu sebagai orang-orang pelarian. Dikatakan hari ini baru aku faham apa maksud sebagai refugees. Kalau saya tanya doktor apa maksud refugees, kita boleh sebut refugees dalam bahasa yang skema lah teorinya. Tetapi dia kata barulah aku faham apakah maksud sebenar menjadi seorang pelarian bila mana aku sendiri sekarang ini menjadi pelarian dalam negara. Waktu itu aku fikir dalam keadaan aku mempunyai, aku tidak memberi. Dalam sekarang aku baru merasai bagaimana menjadi seorang yang meminta. Dalam keadaan dulu aku mempunyai segala-galanya tetapi aku tidak memberi. Tuan-tuan, bayangkan bantuan kita kepada Palestin, bantuan kita kepada Syria, bantuan kita kepada orang Rohingya. Tuan-tuan, saya sebutkan bahawa nilaian doa yang diberikan, yang dibacakan oleh orang-orang yang teraniaya. Kita tahu bahawa ada doa-doa orang yang mana tidak ada hijab. Allah akan dengar.
Doa-doa ini kita katakan antara lain kelompok yang mana Allah SWT akan dengar doa, Allah akan makbulkan doa adalah orang-orang yang dianiaya. Bayangkan kalau kita bantu orang di luar sana, orang Rohingya ke, sebab sekarang ni ada sentimen xenofobik, kebencian kita kepada orang bukan daripada agama kita, daripada kaum kita, bangsa kita. Kebencian itu yang menyebabkan hari ini kita berada dalam keadaan yang sangat jauh ke bawah. Sebagai nilai kemanusiaan itu telah hilang. Violence itu kita anggap normal, saya katakan tadi. Bayangkan saudara, doa-doa orang Palestin kepada Malaysia. Bayangkan itu barangkali doa yang menyebabkan negara kita alhamdulillah hari ini masih lagi relatifnya aman. Kita tak tahu the power of doa. Kita baca kunut nazilah sebagai contoh. Barangkali mungkin doa mereka dalam keadaan mereka, saya katakan, saya ambil contoh Turki, membantu jutaan pelarian yang ada di sempadan mereka. Bukan bantu bagi macam tu tak tuan-tuan. Bantu tu bantu dalam keadaan seperti mana kita menerima kedatangan tetamu ke rumah. Kita berikan layanan sebaiknya sebagai tetamu. Itulah yang diberikan oleh kepimpinan Turki dalam konteks ini. Yang luar datang itu dianggap sebagai muhajirin. Yang datang berhijrah, menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan agama. Tetapi bagi kita, kalau kita katakan mereka itu muhajirin, layakkah kita menggelarkan diri kita sebagai ansar? Ansar dalam konteks ini yang memberikan segala-galanya. Memberikan yang terbaik. Sebab itu bila kata muhajirin yang dibantu orang Syria contoh utamanya kepada pimpinan Turki, dia kata apa yang perlu kami bayar balik sebagai tanda penghargaan kepada bantuan yang kamu berikan. Pimpinan yang mempunyai sifat ummatik, dia kata tidak perlu kamu bayar kami apa-apa pun. Cukuplah dengan doa kamu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. So tuan-tuan bayangkan, kalaupun tidak, kita kata apa, janganlah kita anggap bahawa ataupun kita jadikan tidak ada sebarang wang kita disalurkan untuk Palestin, untuk umat ataupun untuk orang-orang susah dalam kalangan kita. Orang susah dalam kalangan jiran kita, orang susah dalam kalangan adik-beradik kita. Pastikan, saya rasa ini bukan semata-mata sebab kita nak bantu Palestin. Tapi saya nak bawa gambaran bahawa ini adalah merupakan isu kemanusiaan sejagat. Sekarang ini Palestin. Kalau esok orang Malaysia sekalipun, kalau esok mungkin datang isu yang lain pun, kita konsisten bahawa ini adalah isu kemanusiaan. So itu yang kita kena fahamkan sekarang ni. Okay, terima kasih Cik Fahmi. Sebab sekarang ni kita punya audien dah makin meningkat, tapi kita dah di akhir, dah almost ke akhir rancangan kita. Okey, sebelum tu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada soalan, boleh type soalan di ruangan Q&A di bahagian Zoom masing-masing lah ya. Sekiranya ada nak kemukakan soalan kepada Cik Fahmi, nanti saya akan bacakan. Okey, Cik Fahmi, untuk yang soalan yang mungkin soalan terakhir daripada saya sebelum kita berfokus kepada soalan audiens, mungkin saya akan pilih satu ataupun dua soalan daripada audiens. Okey, baru-baru ni sebenarnya yang kita sedia maklum, Malaysia ada kemukakan 6 cadangan untuk mendepani keganasan terhadap Palestin, betul? So, salah satu cadangannya adalah mengukuhkan peranan OIC yang dilihat tidak bertaring dan tidak ditambah pula kuasa besar dunia yang mempunyai kuasa veto seperti yang menidakkan hak Palestin sejak sekian lama. Dan adakah negara Turki di bawah pimpinan Presiden Erdogan perlu mendahului negara Islam yang lain untuk menggesa pihak Israel menghentikan serangan dan membawa bantuan kemanusiaan sekarang? Apa komen Encik Fahmi mengenai perkara ini? Mengenai 6 cadangan yang Malaysia cadangkan itulah. Saya rasa cadangan baik. Saya pun ada beberapa kali komen dalam isu ni. Saya nak sebutkan bahawa kebergantungan kita kepada badan-badan dunia ni dalam konteks PBB, OIC, Liga Arab, saya rasa ianya telah begitu jauh untuk kita anggap itu sebagai satu the only solution. Sebab itu Erdogan juga telah mengeluarkan satu manifesto yang disebutkan sebagai The Vision of the New Turkey. Dia kata the world is bigger than 5. Maksudnya, selagi mana hari ini umat, kalau kita sebut siapa ya UN Security Council yang punya veto itu US, China dan beberapa negara yang lain kan. Selagi mana perkara ini berlaku, saya fikir solusi penyelesaian kepada masalah Palestin, krisis kepada yang ada hari ini tidak akan dapat diselesaikan. So dalam hal ini, selagi mana umat, kalau kita kata tidak diwakili
Saya fikir kalau contohnya 2 bilion katakan purata lah umat Islam yang ada di seluruh dunia ini tidak diwakili pun dalam entiti UN Security Council. So apa yang kita harapkan? Saudi sebagai pengurusi bagi OIC pun tidak mengeluarkan kenyataan yang tegas. Dalam konteks ni kalau kita nampaklah, tapi mungkin dia kata dia mainkan peranan diplomasi di belakang. Masing-masing ada peranan. Gencatan senjata yang ada hari ini pun saya fikir ada peranan juga yang dimainkan oleh Mesir. Tetapi pada masa sama sekarang ni, pengharapan umat kepada entiti dunia sekarang ni saya fikir agak jauh ketinggalan. Tidak ada satu expectation. Kalau biasa kita dengar OIC contohnya, NATO Non-Action Talk Only, PBB ni dah jadi macam dah platform yang hanya bercakap ataupun bersidang untuk cukupkan kuota bagi nampak ada. Tapi saya fikir dalam keadaan hari ini, kita cadangkan sebagai contoh, kalaupun Malaysia boleh mainkan peranan ataupun Turki dalam konteks ini yang pernah adakan dulu, kita pernah dengar istilah Mavi Marmara tahun 2010, pendekatan yang dibuat melalui pendekatan civil society. Saya fikir ini yang perlu digerakkan. Nak mengharap pada negara satu hal, sisi yang lain, tetapi pada masa sama kalau boleh digerakkan pendekatan civil society movement untuk dibuat satu inisiatif bersama melibatkan negara-negara dunia yang lain. Sebagai contoh, kalaupun kata Malaysia setuju untuk menaja satu kapal besar untuk dihantar terus ke Gaza, bayangkan kalau kita boleh libatkan sama daripada Indonesia, daripada Pakistan, daripada negara-negara yang saudara sebutkan tadi, ataupun negara lain, Singapura, ataupun negara-negara lain yang mungkin rasa ini adalah sebab kemanusiaan, maka teruskan pelayaran anda ke Gaza. 1 bulan masa pelayaran itu barangkali akan mengambil kira bahawa ianya adalah merupakan inisiatif advokasi. Kami melalui GPM, rakan-rakan anak muda sebelum ini pada tahun 2017 pernah terlibat dalam aktiviti yang kita sebut sebagai Unity Convoys, Ambulances for Syria. Pengalaman kami secara peribadi, saya rasa kalau macam sekarang ni, Malaysia ni saya rasa saya peribadi tak pernah naik ambulans. Sekarang ni kalau wallahualam mohon dijauhkan dengan wabak virus, sebab biasa kita kata kalau orang yang positif ni ada ambulans datang ambil kat rumah. Tetapi saya nak sebutkan ambulans ni pernah kami bawa selama lebih kurang seminggu itu, kami bawa daripada London masuk ke France, pergi ke Itali, pergi ke Greece, naik sehingga ke Bulgaria itu, sehinggalah ambulans ini dihantar ke Syria. Ini adalah merupakan pendekatan international advocacy yang datang daripada civil society. Bayangkan saudara, ini adalah merupakan ambulans yang terpanjang di dunia. Dalam tempoh itu, mesej yang diberikan cukup jelas bahawa masyarakat di Eropah, pimpinan di Eropah perlu sedar bahawa apa yang berlaku sekarang ini di Israel, di Syria sebagai contoh adalah merupakan perkara yang mereka perlu tangani. Jadi ini kalau kita boleh buat dalam keadaan hari ini, hantar terus masuk ke Gaza sebab Gaza terkepung, Gaza penjara. Walaupun berlakunya ceasefire yang disebutkan tadi, tidak menghalang untuk rejim terus menjadi, kita kata, abang besar di kawasan itu. Jadi saya rasa ini perlu dibuat. Okay. Terima kasih Cik Fahmi. Sekarang ni saya akan bacakan 2 soalan daripada audiens sebab kita dah mengakhiri kita punya program pada pagi ini. Soalan pertama ni memang saya dapat personal WhatsApp daripada kawan-kawan lah. Dia berbunyi begini, dia mengenai sumbangan dan dana. Okay, bantuan tu disalur ke mana? Kepada siapa atau melalui siapa? Sebab tadi Tuan Fahmi ada menceritakan accountability tu hanya peringkat dalaman saja. Macam mana tu Cik Fahmi? Kita akan umumkan, perkara ini boleh dirujuk nanti dalam Facebook page My Aqsa Defenders. Tuan-tuan akan nampak itu nanti. Tuan-tuan juga akan nampak bantuan yang sampai dalam bentuk terjemahan kepada aktiviti program di lapangan. Okay. Bantuan untuk Palestin dalam konteks ini juga memerlukan strategi. Kita tahu bahawa rejim adalah merupakan pihak yang mengawal ekonomi dan juga mengawal sistem itu juga. Pendekatan strategi pastinya kita pun kena ada strategi. Sebab itu kalau dalam hal di isu Palestin saya sebut bukan isu yang baru. Kalaupun kita mempersoalkan tidak ada sebarang bantuan sampai, kenapa orang-orang Palestin begitu mengiktiraf peranan Malaysia dalam konteks ini? Bantuan-bantuan disampaikan oleh banyak NGO-NGO itu memang kalau boleh nampak sendiri buktinya ada.
Jadi tidak timbul isu untuk kita katakan tidak sampai. Tak timbul isu tentang transparansi. Kita ada perwakilan Palestin yang ada di Malaysia. Kami ada rakan-rakan lapangan. Kita ada banyak sebenarnya. Tetapi pada masa sama, dalam isu ini kita kena faham juga tentang soal diplomatik dan juga soal politik dalaman negara. Kalau saya bercakap secara besar, Palestin, Israel, dalam konteks ini tanpa memahami apa yang berlaku dalam soal lapangan, pertembungan antara kelompok Fatah, pertembungan antara kelompok Hamas, siapa yang mewakili Fatah, kenapa orang yang datang daripada kelompok itu yang mengatakan sedemikian, itu saya rasa memerlukan satu forum dan wacana yang lain. Tetapi saya fikir dalam hal ini, saya sebutkan tidak timbul isu benda ni tak boleh dibaca, tak boleh dirujuk, tak boleh dijadikan sebagai asas untuk kita memahami flexibility dan juga nature kepelbagaian yang ada dalam Palestin itu juga. So itu yang boleh saya komen awal dalam hal ni. Okey. Dan mungkin yang soalan terakhir Cik Fahmi, dia daripada Q&A kita punya box lah. Hasil daripada maklumat di media sosial mendapati diskriminasi di Palestin adalah merujuk kepada semua rakyat Palestin yang beragama Islam, Kristian dan Yahudi sendiri. Adakah ianya seperti digambarkan? Betul. Palestin secara besar, saya tak kata orang Palestin tidak berada dalam Israel. Ada orang Palestin yang memang berada di sana yang sekarang diserang juga. Maksudnya kebencian xenofobik tadi juga berlaku. Dan trend kemarahan kepada Arab, dia bukan Palestin, disebut sebagai Arab, itu kuat. Kelompok-kelompok konservatif right extreme ini yang menyerang orang-orang Palestin yang berada dalam Israel itu sendiri. Dan orang-orang Palestin juga merupakan kelompok yang disebutkan sebagai second class citizen. Apatah lagi mereka yang berada di kawasan Jerusalem ataupun Baitul Maqdis berhadapan dalam keadaan tekanan yang sangat-sangat kuat. Sheikh Al-Jarrah, isu yang kita bincangkan adalah merupakan satu penempatan yang mana orang-orang Israel yang datang daripada luar masuk ke tempat tersebut dan klaim bahawa itu adalah rumah mereka. Masuk ke dalam mahkamah sekalipun kita tahu bahawa ini adalah merupakan pendekatan yang memang tidak akan memihak kepada orang Palestin. Saya rasa ada satu angka, berapa Syah? Kalau kata ada poverty index bagi orang Palestin berada di USD 2000 USD, sekiranya anda tidak mempunyai 2000 USD di Baitul Maqdis, anda dikategorikan sebagai orang-orang miskin. Sebab itu bantuan yang kita berikan juga dalam bentuk bagaimana kita nak memberikan sokongan kebajikan kepada kelompok murabitin. Murabitin ni tuan-tuan orang yang menjaga Masjidil Aqsa. Kita tidak mahu Masjidil Aqsa tu kosong. Kita nak memastikan ada orang-orang di sana. Sebab tu bantuan yang kita berikan, tuan-tuan nak nampak apa? Kita rasa kita nak bantuan ni buat hospital, buat sekolah supaya kita nampak bantuan sampai. Tak. Kita rasa kita nak bagi yang tu. Orang Palestin kita nak tu. Orang Palestin memerlukan bantuan dalam bentuk guaman. Siapa nak bayar kos untuk mereka masuk ke dalam mahkamah? Kos guaman nampak ke yang kita bagi? Tak nampak. Kos kebajikan, bagaimana kita nak menaja bas-bas untuk membawa orang Palestin masuk ke Masjid Al-Aqsa? Itu kos juga. Itu ada program juga. Kita ada kos bagaimana kita nak menjadikan Masjid Al-Aqsa, kompleks Al-Aqsa itu diimarahkan. Ada liqa', ada ta'lim, ada majlis-majlis ilmu. Itu juga kita beri. So saya nak sebut bahawa memang isu ni bukan isu baru. 70 tahun bukan perkara yang boleh dibincangkan dalam tempoh 45 minit. Tetapi paling tidak memberikan kepercayaan kepada badan-badan yang kredibel, itu bagi kita telah memberikan kekuatan. Timbul soal transparansi, timbul soal sampai tak sampai, itu bukanlah sesuatu yang kita nak terlalu beri penumpuan, tetapi kita katakan bahawa apa yang kami buat adalah sebahagian daripada inisiatif kami mewakili anda semua. Tak semua orang boleh buat kerja ni tuan-tuan. Tak semua kawan-kawan yang macam saudara Nadir Ad-Nuri yang berada di Gaza, yang setiap hari memberikan laporan. Yang mana kalau saya pernah buat live dengan dia dan kadang kita live macam hari ni, saya live ni pun tengok okey, tengok keadaan trafik okey. Live dengan kawan-kawan kita di Gaza tuan-tuan, tuan-tuan akan dengar bunyi letupan. Kita letupan dalam tempoh beberapa hari ni sebab hari raya. Hari raya yang kita sambut mercun orang dengar kat sekalian, itulah yang terjadi di Gaza ketika ini. Okay, terima kasih ya saudara Muhammad Fahmi kerana sudi bersama kita, iaitu untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saudara Muhammad Fahmi adalah Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia, dan terima kasih kerana sudi bersama kita dalam forum Warga Tani Peduli Palestin pada pagi ini walaupun dalam keadaan yang sibuk. Ya, terima kasih Encik Fahmi.
Dan terima Sama-sama. kasih juga kepada warga Maya yang masih setia hingga ke penghujung program. Semoga kita boleh buat sekali lagi lah program macam ni. Mungkin kita boleh, mungkin another hari lah untuk kita, sebab kita hanya diperuntukkan 45 minit sahaja ya Encik Fahmi. Mungkin dalam keadaan yang tergesa-gesa macam ni sebab Encik Fahmi pun dah nak ke airport. So mungkin akan datang kita akan mungkin boleh anjurkan satu lagi program Peduli Palestin ni. Dan di hari Jumaat yang mulia ni teruskan menderma seperti maklumat di paparan skrin. Semoga doa dan sumbangan derma daripada anda dapat menunjukkan solidariti kita kepada rakyat Palestin sekarang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tabung Palestin per peta ini akan dibuka mulai hari ini sehingga 31 Mei 2021 sahaja. Per peta telah mensasarkan jumlah kutipan berjumlah RM5,000 untuk diserahkan kepada GPM Malaysia setelah kita tamatkan tempoh dermaan itulah. Okey, sekian dahulu daripada kami. Terima kasih dan stay safe. Jaga diri baik-baik, jaga SOP, follow SOP. Terima kasih Cik Fahmi ya. Sama-sama, Okay. terima kasih banyak-banyak. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.